الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Siapa yang muka surat? 36 tak ikut? 36 deh. Tu tengok penggan kedua muka surat 36 Kitab Misbahul Munir. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fit syara'in amin ya rabbal alamin. Fa'idatun, ini satu fa'idah, ini suatu kegunaan. Barang siapa mati dengan kalimah yang pertama, iaitu la ilaha illallah, sampai situ. Tengok muka surat 36 Kitab Misbahul Munir. Ini suatu kegunaan, satu faedah. Dia suruh kita ambil berat ni. Apa dia musannaf kata? Barang siapa mati, mati ni pasti mari. Dia panggil wajib aridi. Ingat klik. Wajib dah mati, wajib. Wajib apa? Wajib pada janjian Allah. Sebab Allah janji kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang nyawa dia pasti mati. Jadi mati ni wajib tak? Wajib. Wajib pada aridi, iaitu wajib pada janjian Allah. Jadi tengok kita cara bab mati ni. Barang siapa mati, mati macam mana? Mati dengan akhir kalam perkataan dia. Tajuk dia. Dalam banyak-banyak cakap dia, cakapan last dia la ilaha illallah. Lepas tu pak mati. Allahu akbar. Yakni seseorang yang mati yang habis suara mulutnya. Mana cakap kat mana lah tak kira lah. Tiba-tiba sampai la ilaha illallah mati. Allah akbar. Dia tengok dalam video dia tunjuk tu iban kawan duk baca khutbah. Allah, habislah dia dah. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah, Nabi kata. Siapa-siapa akhir perkataan dia la ilaha illallah masuk surga. Aduh, nak jumpa tu payah tu. Tu payah ni. Tajuk dia. Sebab Nabi janji. Yakni seseorang yang mati. Apa maksud di sini ni? Yang habis suara mulut, ucapan terakhirnya. Cakap mudah gitu. Dengan kalimah syahadah. Apa dia kalimah syahadah? Kalimah persaksian, pengakuan tidak ada Tuhan melainkan Allah, yakni la ilaha illallah. Kalau orang nak mati, kita kena sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk sekali dah. Tak payah tarik banyak-banyak. Kawan tu gerak sakaratul maut dah. Waktu tu bisik telinga dia. La ilaha illallah. Tiba-tiba disebut Allah. Jangan tekan lah. Wilas dengan Allah tu. Kita tekan lah, dia doa pula pak mati dengan tak payah tekan banyak kali lah. Dia sebut Allah tu sudah. Dia tak cakap apa lah dia lah. Jangan kita hajar lain lah. Supaya dia mati dengan Allah tadi. Kalau teruk sangat, Allah jadilah. Kalau dia boleh kira lagi, kita sebut la ilaha illallah. Tak payah asyhadu alla ilaha illallah. Dalam TV tak ada kira. Dalam TV tarik habis. Kepala gester pun mengucap asyhadu alla. Tu asyhadu alla ilaha tu untuk kita hajar orang masuk Islam.
Orang kafir mari jumpa kita nak masuk Islam, hak tu kena tarik asyhadu. Ni aku bersaksi tu. Kita nak ajar dia asyhadu alla ilaha, kena pakai asyhadu. Siapa yang Muhammad Rasulullah, dia ikut. Dia faham tak faham sahlah. Kira gitu ya. Tajuk dia macam tu. Tapi orang dah Islam dah nak mati, tak payah tarik asyhadu, tak payah tarik Muhammad Rasulullah lah. Sebab dalam la ilaha illallah duk situ semua lah. Tengok lagi. Kalau teruk sangat nazak teruk, Allah cukup lah. Tak payah duk tarik panjang-panjang lah. Ni hak hajar pun bengong. Kawan tu mau nak sebut istekan lagi. Kawan goroh dia bagi. Goroh ni celaru. Dengar tarik, dengar sakit, dengar mari iblis, setan semua. Dah hasuk tu. Ikut aku ni. Ikut Yahudi ni, ikut Nasrani. Kita tak nampak. Dia duk terbeliak tu. Waktu tu kita hajar dia. Dengan taufik hidayah Allah, kalau jenis orang hidup macam dia sebut sedia, insya-Allah boleh. Ingat itulah tu. Kalau buat agama molek, insya-Allah Allah beri. Ingat itulah. Gitu deh. Kenapa tu cakap kalau orang sakit nak mati, kita hajar la ilaha illallah. Kalau teruk sangat, Allah cukup. Beri dia akhir perkataan tu. Tu tengok. Iaitu apa dia? Yang habis suara mulutnya dengan kalimah syahadah. Nescaya dimasuk akan dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Allah akan masukkan kawan hak boleh mujak tadi ke dalam syurga. Di mana dalil? Sebagaimana tersebut dalam hadis sahih. Akhir perkataan dia la ilaha illallah masuk surga. Allah Akbar. Tapi payahlah dia, bukan senang ni Tuhan nak pilih. Tuhan nak pilih payahlah. Bukan senang. Begitu juga mati malam jemaah, bukan senang-senang nak pilih. Ada orang tu, orang guru, orang warak ni nak mati ni, dia minta doa teruk cakap dah hari Selasa hari Rabu, ya Allah bi mati jemaah, Allah izin mati hari jemaah. Bila bagi jemaah masuk kami maghrib tu jemaah dah. Macam kita gini Ahad, kita kira Ahad sebenarnya Isnin dah ni kalau ikut Islam. Kita duk pakai hak unu. Bukan kita 12 satgi baru masuk Senin, sebenarnya masuk Senin dah ni. Sebab tu jadual kalau kira hak lapis tua kita pening. Mengajar malam apa? Malam Senin dia kata. Peningnya. Kita kira Ahad lagi. Sagi mari malam esok lah. Malam esok orang lainnya. Sebab apa? Orang tua dia kira hak pakai hak lama. Kita ikut Islam tenggelam matahari gini, kira hak esok lah. Kalau esok jemaah, ini tak kira kami lah. Dia kira jemaah lah. Kalau matilah waktu ni, alhamdulillah mati malam jemaah. Tengok kalau musnah Ibrahim itu Allah pilih bagi Nabi, pilih bagi sebut tahu Allah pilih bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab penghulu segala hari iaitu hari jemaah bagi umat. Maka kalau mati hari tu penghulu kan kemahlah. Tengok qala musannif rahimahullah. Kena pula bulan Ramadan pula. Allahu akbar. Dalam keadaan pula sujud pula. Allahu akbar. Nak jumpa tu payahlah. Payahlah. Hak selagi dia mati tengah karaoke. Itu. Hak tu sini tengah duk dandut tarik koru tu malaikat mari. Jangan. Hak tu kita takut tu. Kalau kita orang main, mati dia mengikut keadaan hidup dia. Kalau dia kaki masjid, dia dua ya. Tak mati terbit masjid atau nak masuk masjid. La sa'ni ya mari semayang suruh dengan kami. Mati dah. Dia sebut. Orang akan sebut baik. Kalau dua orang sebut baik, baiklah. Tiga orang sebut baik, baiklah. Dia memang ahli masjid surau. Tadi ya semayang subuh dengan kami ni, mati dah. Ataupun baru nak pergi, malam sagi dia mesti ada surau lah. Dia panggil apa? Sebutan tu kita tengah-tengah jalan kebaikan. Jadi lazimkan kita dengan masjid, surah, kuliah, mengaji, tazkirah ni supaya apa? Supaya kita duduk tengah-tengah jalan tu. Kalau kaki karaoke, macam itu lah. Allah janji dengan kami malam ni, tidak.
Semalam kami gidah dan tarik 3 lagu saya teka. Kelak-kelak rumah mati. Semalam ni pun lagi di tengah-tengah jalan. Jadi hidup kita kena usaha gitu. Kita usaha ni koma-koma pun tengah jalan lepas mengaji ataupun nak pergi mengaji ataupun lepas masjid pergi masjid atau malah lagi nak pergi masjid. Alhamdulillah. Kalau musannaf rahmah cari itu. Dia tak kira biar malam. Nescaya dimasukkan dia ke dalam syurga. Ini kita ayat ni. Janjian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih. Dalam hadis sebut siapa mati akhir perkataan dia la ilaha illallah masuk syurga. Allah habis kita tak boleh kata apa lah tu. Tak kira lah kawan tu belah mana pun. Tajuk seksa tak seksa lain, tajuk masuk syurga lah sekali. Dia tu jahat tajuk lain, tajuk dia masuk syurga tu lah. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Ada orang Tuhan seksa kalau ada seksa masuk syurga. Hak tu. Hak tu. Tengok. Oleh kerana itu kata musannaf, sayogialah apa sayogia seeloknya lah. Ni bahasa Malaysia kita ni. Sayogianya. Kalau mengaji sastra lah, sayogianya arakian. Aku bisa mengaji sastra sah. Tapi tak bisa lulus ke darah ni. Tapi ada cikgu ni. Tengok. Gitu. Saya bisa mengaji sastra angkatan 5 dulu gitu. Tu saya reti bahasa Malaysia tu. Tengok. Tapi tak bisa lulus deh. Tengok. Oleh itu sayugianya, seeloknya, seafdalnya, sebaik-baiknya kalau bahasa kita ni. Bagi orang yang Islam. Kita yang ada la ilaha illallah ni, Islam lah. Ingat klik apa Islam? Iaitu berbuat zahir, mengaku zahir Islam. Iman tajuk dalam hati tu. Islam kita ni. Yang menunaikan segala kewajipan Allah Ta'ala sebagai wajib ain seperti semayang, puasa dan sebagainya. Dia pesan kata apa Musnah? Tuan Guru Abdul Aziz Al-Fatani. Dia kata apa? Semoleknya kita hak jenis jalan tanggungjawab ni, tanggungjawab wajib fardu ain ni, macam fardu ain semayang, puasa, zakat, haji ni dia tak. Dan yang menjauh segala larangan yang ditegak, tak judi, tak berzina, tak curi, tak menyambung apa semua ni oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya bahawa membanyak. Dia suruh kita perbanyakkan. Kita buat dah hak wajib semayang, puasa, haji, zakat. Tinggal dah berzina, berjudi, minum arak, kita tak buat. Dosa besar. Tak tahu. Dosa kecil buat lah kita ni dah. Bagi tahu orang taraf bawah. Dapat lagi. Dosa besar banyak je tinggal tak? Tinggal dah. Dosa besar lah. Hak Allah wajib tak? Buat dah. Semayang, puasa. Tetapi tak cukup itu saja dia kata. Supaya apa? Bahawa membanyak ia yang dia tanggungjawab buat tadi ni. Kita hak jenis semayang, puasa, hak tinggal, hak jahat-jahat kita tinggal tu. Supaya apa? Buat banyak-banyak. Banyak apa dia? Akan menyebut suruh kita tahlil banyak-banyak sikit. Dia suruh kita la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak-banyak. Tapi kita malas nak buat gini. Tak payah kita ni. Nak beri jadi apa? Masak dah. Tengok tak? Tengok dia kata. Paling kurang sehari 300. Gila. 300 kali paling kurang. Kalau biasa-biasa 1000. Kenapa sebut la ilaha illallah? Pakai dak lah. Boleh royak yang ni dah. Sekali dengan kita lah tu. Tak ada. Tak mau duk sanggup buat kerja macam-macam. Tak kata ni. Paling malah dah ni. Dapat lagi 300 kena ada sehari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dia. Yakni berzikir dengan ikhlas hati sungguh.
Makna dia kita hak semayang apa semua lah, cukup lekat dah tu. Kalau duduk berzikir saja tak jadi deh. Ni tajuk dia kita hak semayang dah, hak puasa dah, hak larang-larang kita tinggal dah. Dia suruh banyak menyebut lah. Apa dia? Yakni berzikir, beringat, ingat. Zikir tu ingat, zakara yuzakiru. Nampak lagi? Ingat. Ingat apa? Dengan ikhlas hati kita. Dan serta mulahazah ia akan maknanya. Nampak lagi? Supaya apa? Hazamkan. Makna-makna dia tu dalam la ilaha illallah tu. Nampak lagi? Nampak tak? Bila la ilaha terkandung dalam 50 aqaidul iman tu lah tu. Nampak lagi? La ilaha illallah tu. Dia panggil kena kita menhazalkan dia. Tengok. Dia akan maknanya dengan mulahazah akan Muhammad Rasulullah dalam hatinya, supaya sempurna berzikir dengan dia. Nah, masuklah kan sekali dengan Muhammad Rasulullah jadi 50 aqaidul iman tu. Bila sebut la ilaha illallah, hanya Allah jua Tuhan, hanya Allah jua Tuhan. Tu makna bagi la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksud apa maksud? Makna bagi arti tu. Di dalam lagi apa dia? Hanya Allah saja Tuhan, tak ada lain dah. Disebut la ilaha illallah tu. Tengoklah. Maka terkandung dalam tu 50 aqaidul iman. Satu-satu kita boleh juga. Dapat lagi wujud kidah bakwa mukhalafah sampai habis semua tu. Qala musannif rahimahullah. Gitu Nabi Hazam molek. Nabi Hazam molek kena reti 50 aqaidul iman. 20 yang wajib, 20 yang istihalah, 1 yang harus, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang istihalah bagi Rasul, 1 yang harus Arab Syariah, capur jadi 50 tu kita reti. Maka baru molek la ilaha illallah. Pakai sebut apa burung tiung tak jadi deh. Sebab tu nak mengaji tadi tu. Bila la ilaha illallah kalau mari wujud pun wujud Allah macam mana? Allah Taala ni kidang dia. Kita tahu siap dah hati kita. Allah Ta'ala bersifat dengan sedia, tak terima sekali-kali tak sedia. Sebab kita mengajilah dalil siang-siang, dia mari sendiri. Baka Allah Ta'ala bersifat kekal, tak ada mula, tak ada akhir sekali-kali, tak terima akal kita. Semua 50 akal dia terkandung dalam la ilaha illallah. Allahu akbar. Mujur kita mengaji. Tapi kalau lama mana apa tengok ni, apa tahun dah tak ikat habis ingat lagi. Tapi kalau tanya klik tak tahu juga. Pak siapa dia pun tak tahu. Kadang-kadang sebab dia suruh kita mengaji sedia, supaya kita mati dalam keadaan kita mengaji. Tu tajuk dia. Kalau reti dia mula malah lah. Jadi apa budak-budak dah pondok aku jumpa anak dah. Mau takut dia. Belum ngaji lagi. Dia ngaji pun tak dapat lagi, sikit dah. Supaya apa? Supaya kita terus Allah sayang kita. Supaya kita terus duk cari dia, cari dia pak mati dalam menuntut ilmu. Tengok ni. Tengok qala musannif rahimah. Kerana demikian itu. Tengok dah. Kerana demikian itu suatu perkara dari tawaran dan galakkan yang baik dan besar pahalanya. La ilaha illallah tu besar pahala lah, besar. Allahu akbar. Kalau ditimbang akan la ilaha illallah tu dengan langit bumi barang antara dua, berat lagi hak tu. Tu dia panggil ringan pada sebutan, berat pada timbangan dua kalimah syahadah ni. Timbang dengan mah pun berat dia lagi. Timbang perak berat dia lagi. Ambil langit bumi timbang pun berat dia lagi. Sebab apa? Kalau ada hak tu berguna di hari akhirat. Kalau ada isi bumi ni pun akhirat tak laku. Tu dia. Orang ada la ilaha illallah ya. Di akhirat esok Allah nak kira. Hak lain ada harta berbilion, trilion, filion, siklion, fiflion.
maput kekeng apa. Kita menjual hak tu ya la ilallah ya Allahu akbar. Sehingga kau orang yang ada la ilallah, tak semayang, tak puasa apa maksiat, tapi tak murtad dia, ada la ilallah. Bakar api dalam neraka, dalam kitab sebut tu yang bukan kitab Jawahir wa Jawahir, kitab bab siksaan neraka. Akhirlah sekali Jibril dengan Rasulullah pergi masuk dalam neraka, ambil orang tadi. Hanya ada hak tu ya dia, tak ada modal lain. Nak ayat semaya dok potong, tapi bakar hangit lah, jadi debu. Hak tu tarak ming tu bukan sehari dua ni bakar lah. Bakar tak tu dia rupa 100 juta tu. Tapi lah nak ayat kata apa? Nak ayat beratnya la ilah. Waktu baik mulai dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ilah ni sangkut kita dengan Nabi Muhammad. Allahu akbar. Jadi bukannya ringan-ringan lah. Jangan ringan-ringan. Sebab tu bila orang kafir mari jumpa kita, nak masuk Islam, segera hajar dia. Jangan minta tangguh. Kalau tangguh, kafir tuan yang tak mau hajar. Nak ayat kata apa? Supaya terbit dari kafir, kenapa? Harga nilai cepat-cepat hajar dia. Haji kita mau apa? Masuk Islam lah. Okey, ikut saya. Asyhadu alla ilah. Jangan kata kena apa ya lo mau masuk Islam. Pergi satu jalan kono. Ada simpan 3. Satu rumah tu you tanya itu orang satu driver van tanya dia. Itu orang panggil Badin. Abang Long punya. You kono rumah sana, tanya dia tinggi-tinggi punya orang. Apa itu hayya, mau masuk Islam, mau cari orang lagi kah? Maka jadi kafir orang tadi ni sebab tak hajar. Sebab apa? Dia terbit tu pun berapa minit dah duduk kafir. Supaya terbit dia, maka hajar segera. Bila dia la ilallah, pak mati selamat. Tiba-tiba terbit dia matilah kafir, jenuh menang kau. Tu nampak berat tak? Berat tuan-tuan. Hukum sampai tarikh itulah, bila orang nak masuk Islam kita kena segera hajar. Bukan kena buat tak apa-apa. Jangan tanya lagi lo, apa lo ala potong. Jangan nak potong lagi. Jangan tanya dia. Dia tak faham kan 50, janganlah hajar 20 lagi. Bila sebut dulu, mari masuk ahli lu, isi borang lu. La ilah lepas. Kalau minta tangguh pun kafir dah orang yang minta tangguh. You pergi simpulan-simpulan lah. Lah saya payah sikit tak dah tu sibuk. Jangan. Kafir tu. Hajar tu. Ada seorang dari Sabah kerja balak mari rumah saya. Tak. Pukul 3:30 petang. Saya ingat lagi. Dia bawa orang Melayu dah bawa mari. Kalau tu mari dia kata, Ustaz Amri, saya tak ingat kau orang lawak kenapa? Ada apa ni sini ni? Siapa dia ni? Saya nak masuk Islam, dia kata. Saya tak baca, ikut saya. Baca tu. Ucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya tak alhamdulillah. Baru kita kira dengan jabat agama, pergi balai polis dulu. Pertama bila orang masuk Islam, pergi balai polis dulu. Buat report dulu. Bituan hak mengaku tadi report. Dia buat report saya masuk Islam sekian pukul berapa dengan siapa dia. Bawa dia pula tapi penyusah kita lah. Kena payah sikit. Bawa dia pula pejabat agama. Pejabat agama akan ambil nama, dia tukar pula, nak tukar nama apa? Dia nak nama orang Islam. Dia sendiri nak tukar nama. Atau apa kita yak lagi dia lah, dia tak tukar nama Islam kita. Apa nama Islam ke dia? Apa lagi? Atau dia nak kekal nama dia pun ikut dia lah. Janji dia Islam. Dia tu. Lepas tu terserah dia mau lah. Dia nak menikah tak kena khusus orang masuk Islam. Aku dia nak kahwin tak kena khusus, pakai automatik dia kira menikah. Nampak lagi. Cuma kena ada surat menyurat lah. Surat menyurat lah sebab kalau urusan mati kau tu payah. Kalau masuk Islam, saya biasa pengalaman lah surat. Masuk Islam dia mau jumpa. Bukan saya ada dakwah pun, dia mari jumpa kebetulan. Kawan tu nak buat pergi rumah orang lain tak tahu, dia mau kenal saya ya. Mari cari saya lah. Saya tak Allah ilmu hak kulah hajar ni. Sampai-sampai tu saya pun tak ada tengok nanti sak aku lapar nasi ke tak. Waktu tu saya pun lapar nasi, aku 3 lebih tak kasih. Saya terus hajar. Sebab tu dah jangan tangguh. Tangguh lagi dia mati lagi jenuh tangguh kita. Siapa tak mengajar orang kafir masuk Islam, maka orang itu jadi kafir. Seperti ia minta tangguh tak boleh lah. Dan dia kata besar pahalanya
sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis sahih. Akan demikian itu menyebut la ilaha illallah tu kena banyak kali sikit. Tu kita buat tahlil lah, baca banyak kali. Kita selalunya ni 300 paling kurang, 1000, 10,000, 20,000, 30,000. Tengoklah kalau masuk ni kalau kuat paling malas apa lah, buatlah 30 kali tak apalah. Paling kurang mengucap juga sekali. Jangan tak langsung seumur hidup. Tengok. Dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan. Apa maksud? Kita ni jangan duk turut, jangan terpedaya dengan bawakan dan pengaruh yang sesat yang terbit daripada yang jahil dengan agama. Kita jangan turut orang yang bahasa tak reti agama, orang yang bahasa sesat, orang yang jenis jahil dengan agama dan jahil dengan akidah agama. Ada tak masyarakat? Ada. Ngaji kena langsung. Tauhid ni buat pening kepala ya. Ada yang ikut. Lah. Buat apa mengaji banyak-banyak, buat sakit otak ya. Bukan boleh nak tanpa apa. Ada gitu. Tengok. Dan jahil dengan akidah agama yang mengajak. Ini satu puak lagi ni. Dan yang jahil dengan akidah agama yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir tahlil dan menerima torekat-torekat dengan bermacam-macam torekat. Ini jaga molek. Nabak Ali Sufi ni dia ada 13 golongan sesat. Bina tak tu. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Musnah kata apa? Jangan kita suka turut orang yang hajak kita ni buat zikir, buat tahlil. Jenis macam mana? Tengok dia kata ni. Lepas tu dia kata dan bertahlil tapi tidak semayang 5 waktu. Ni ada ni. Dalam masyarakat kita ni, kita pakai zikir ya. Zikir kita ni sampai naik makam. Bila kita zikir makam kita naik, waktu tu taklis syarak Allah angkat. Sebab kita bukan makam dia maulah. Hak duk semayang ni makam orang awam. Sebab bila kita zikir berapa ratus ribu, juta-juta ni, ada setengah tu hak menerima tarekat sesat lah. Bukan semua sesat. Ada jenis tu pun Tok Guru ajar gitu. Tok sesat ni. Bila kita zikir meratik, dia akan naik makam. Waktu tu dapat dah ilham daripada guru kata, kita diangkat taklis syarak semayang tak wajib lah. Hak tu jangan cik pasal hak tu. Jangan duk turut hak tu dah. Pak saya apa dah. Hak duk ikut gini orangnya, dia baru nak kenal agama. Tak biasa tu langsung agama. Tiba-tiba orang jumpa dia, jom kita meratik situ. Dia meratik bahasa sedap. Campur dengan hak koreng tu mari. Hak taring tu, hak tanduk. Dia bahasa best. Tok Guru dia pun buat upacara. Sekarang ni kamu dah naik makam. Bila kita naik makam tinggi, kita dengan Allah ni tak ada apa lah. Waktu tu tak kena syarak, tak kena sembahyang lah. Tu yang ada kumpulan sembahyang niat tu. Orang ni riuh di turun jerai dah. Bukan hak tak ada hak molek bodoh. Jangan tak molek. Hak terima tarekat molek ada, memang ada dalam Islam. Sambungan terus daripada Rasulullah. Hak sesat jenis ni, pening ni. Bila tinggal hak ukur syarak, pening dah lah, bukan dia. Nabi Muhammad tak pernah tinggal sembahyang. Tajuk tu ya. Meratik. Dia kata duk mengaji ilmu macam-macam kita ni. Dia panggil ilmu kulit. Ni semua ilmu kulit macam kita ni. Sifat 20, mengaji kecing basuh, cara-cara wuduk, iktidal, cara rokok.
Ini semua orang-orang syarak ni, orang-orang kulit ya. How kita mengaji ilmu isi. Dia kata. Allah aja ni. Hak ni ada kumpulan jangan temeng. Kekak kok pandai. Wah, ilmu kita ilmu isi. Tok Guru Besar siap dia kata, kalau orang mai mengajar kata kami mengajar ilmu isi tak mau hak kulit-kulit syarak ni kulit. Dia kata ilmu kepala tai. Sebab ti bukan ada kulit. Mau jangan duk turuk nah. Jangan turuk ni masyarakat banyak. Tambah-tambah lah orang yang ni tak biasa jumpa langsung ke agama ni. Dia jumpa-jumpa tu turun. Kita tengok, ui, pakak besar kita tak tupak. Kita kok apa, kok ni tak apa, tak biasa dengar. Tok Guru yak lama dah ni pelik ni. Kau tak semayang, puasa bukan dia. Bukan dia dah, mengarut dah. Nampak lagi? Ni dia kali, bukan tak boleh tarekat, tak boleh apa. Tapi jadi gini, dengan tidak semayang 5 waktu. Ni letih ni. Setengah tu pula Tok Guru dia tu meratik dia pacak dian. Dia. Lepas tu Tok Guru tu rebah ping. Meratik banyak-banyak meratik rebah ping. Dia mau tanya gimana? Tok Guru tu pergi ke alam dia bertemu dengan Tuhan. Tu dia. Lepas tu pak dia bakit pula. Bakit tu menerima ijazah lah. Ijazah lah. Syarat ijazah tu pula waktu sunyi-sunyi. Kena bawa sekian-sekian dengan lilin apa semua. Ni mengarut dah lah. Ni bukan dia dah. Ada tak tuan? Ada lah masyarakat kita ni. Tu payah kita nak mengajar. Kalau negara kita tak ada sultan, tengok serabut habis. Undang-undang ikut ahli parlimen. Ahli parlimen dia bukan kira dapat paskah dia. Kita mengesahkanlah mazhab dia ni. Tu dia. Lah Malaysia dekat 100 mazhab mapuh kita. Indonesia itu Indonesia tak ada apa. Indonesia tak ada sultan. Mau nak amal-amal lagi. Tu terbit macam-macam kumpulan. Meratik. Semayang cepat. Terawih semayang 10 saat, 20 rakaat, mapuh 20 minit. Waladhalin. Amin. Kalau hotak tu. Yang batal habis kalau kita. Tapi boleh lah. 1000 orang lagi semayang. Nak kata apa? Dia bebas sebab tu. Tak ada kuasa nak halang. Sebab tu kita penting Islam ada kuasa. Kita tak apa ada sultan-sultan kata mesti pegang akidah ahli sunnah. Hak lain kira salah. Tak apa. Pegang hak lain dia takkan. Kalau kata boleh bebas gitu, kita jenis pening nampak ni. Kumpulan jenis tubik ni. Duk di surau kita juga. Mampu. Kami semayang cukup waktu tafakkaru sa'atan khairum min ibad. Dia kata. Dia kata lebih baik daripada sabi' sana apa ada Nabi itu. Hadis Nabi sebut. Dia kata tafakkaru sa'atan, tafakkur sejenak itu khairum min ibadah. Dia kata lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Makna cukup time saja masuk maghrib kita tafakkur. Gitu. Maghrib siap. Mari isyak tafakkur. Sebab Nabi kata tafakkur satu sejenak lebih baik ibadat 70 tahun. Nak kata nak cikgu. Hadis tu dia faham hadis kok tu. Ada hadis tu. Bertafakkur sejenak lebih bagus daripada beribadat 70 tahun. Hak ulama kita faham macam ni. Tafakur di sini iaitu kita hening hati, fikir kebesaran Allah, makrifah, taubat pada Allah lebih bagus daripada kita ibadat 70 tahun yang kosong tak ada apa, dengan tak sah, dengan tak betul, dengan lara. Faham tak? Dia faham tak? Dia faham ni. Kita duduk dia tu, baik kita semayang 70 tahun. Baik tu sama-sama ibadat. Takut tafakur ya. Terbaiklah kumpulan tafakur. Cukup tempat. Subuh selesai. Pak maghrib tafakkur siap. Bayar ni. Mapuh kekeng gitu. Melawat anda ba ya. Jabatan mufti nak takat jenah takat. Boleh takat anak buah berjaga mana? Kalau pusat pemulihan dia ada, pusat pemilihan tak ada. Pusat pemilihan orang sesat ada. Ada kerajaan awak. Tak ada dia takat-takat jamin-jamin cara-cara senyap gitu. Tengok kahar Rasul masuklah video. Cuba kau cakap.
cabar teguh. Lawan pemberita. Sampai pengikut dia kata, ya, Kak Rasul ni memang Rasul tu. Sebab dia boleh jamin kami masuk syurga. Nabi Muhammad mana boleh jamin kita? Garu kepala kita. Ni yang Malaysia. Bukan lagi mana. Ada kata tak? Lewat tak? Sebab tak ada pusat. Pusat penagihan tak ada. Ada. Orang Isyak dah pun situ. Dapat lagi? Pusat orang hilang akhlak. Rosak budak-budak akhlak. Ada. Sekolah budak-budak. Pusat ajaran sesat dia mana? Jabatan agama je letih takat lah. Menawak entah berapa. Takat cara pergi mari, cara pergi letih ni pejabat pergi mari lah. Terbit demo buat sebar pula ajaran tu. Tengok kalau musnah rahimakumullah. Kalau ada satu secara dia. Cara dia draft undang-undang murtad selesai masalah. Tapi nak buat macam mana? Alif parlimen hak atas pun mungkin nak sangat jenis agama ni. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang zindik, ada tak super satu, ada liberal, ada plural. Nak pakat buat undang-undang murtad, demo apa pening. Dia tajuk tu ya. Nak selesai masalah macam ni, kena ada undang-undang murtad. Mana bercanggah Quran hadis, ijma' qiyas. Pacung kepala. Tapi nak buat ni undang-undang. Tengok kalau musnah. Kalau tak buat dia jadi macam ni ya. Dan ada pula yang menerima tarekat. Tarik tu jalan. Dan bertahlil bercampur gaul. Lagi pening. Tino jatah campur antara laki-laki dan perempuan. Beho balik. Beratiklah gelap. Mula pun cerah tu. Campur tina jatah semua. Apa tu? Yang hilang. Apa yang hilang? Yang boleh kahwin lah. Dapat dah campur kau. Dengan tidak ada haram. Tak lah pakat meratik campur tina jatah syok. Itu dah. Kita Islam tak boleh dah. Yang tak kahwin dengan kita, yang bukan mahram kita tak boleh. Lagi sebaik-baik perempuan, tengok macam ayat jemaah sudahlah. Sebaik-baik saf perempuan adalah yang di belakang sekali. Kita sebaik-baik sah laki-laki paling depan. Nak ayat dah. Nak ayat tahu orang Tina ni tak boleh duk campur gaul meratik gini deh. Dan ada pula geng jenis tahlil meratik ke lah. Yang menerima tarekat dan bertahlil dalam gelap. Lagi pening. Dalam gelap ni bahaya kesihatan. Ingat zaman pengawaian dulu ni. Semua nak ambil kelas 1. Sebab lu lah gelap ni. Bukan nak tengok wayang sangat. Kita wayang kena senok hingga guru-guru. Lawak tali ni. Zaman wayang ni. Zaman minat mujur kat lu ni. Tapi lu ni lagi pening. Tapi nak jenis nak lari pada zaman panggung wayang tak ada lah. Kalau kami dibaling panggung mak nikah. Tu kedai tayar tu panggung mak nikah. Saya bisa tengok cerita Rainbow Tree. Zaman Rainbow. Dia ni. Zaman baling dulu kira best panggung mak nikah tu. Tekek. Kalau cerita zaman tu orang tu 70-an tu, cerita Bobby. Yang lain. Sate Mary Sate. Tu geng lapis-lapis tu naik bah tu. Dari kampung saya tu. Zaman tu jalan kaki naik ribalok. Nak pergi tengok Sate Mary Sate. Naik skor kayu. Geng sarit do lah zaman tu. Kebah tak ada dah. Saya biasa tengok masa muda-muda besar-besar goyang. Tapi mari zaman anak-anak kita tobat, kita pergi masuk. Zaman kita nak buat gina lah. Setelah berlalu. Jadi biarkan ia berlalu pergi. Jangan kita ajar lah pelok ni tengok. Jangan. Kita jadi bapak huduh kita, jangan hajar anak kita huduh. Tapi saya heran lah ni. Bapak lah ni bawa anak heran pergi senok mengapu. Kita tak mau, kita betul. Orang tu 70-an, 80-an tu. Dia mau jahat buah segala mana pun. Mari zaman anak, sorry. Sorry tok guru. Pak penyambung. Orang lah ni, pak pergi hajar krokim lagi. Kau apa pening? Satu menyari dah. Kita satu kalau boleh nak hafal Quran. Pelik tak? Pak zaman dulu.
Pak zaman dulu dia jahat taruh mana buah pun dia nak menikah hak molek-molek. Lepas tu boleh anak tobat dia tak hajar apa dia. Anak dengar lagu ish. Pak lah ni lah wak kelik hajar anak kecil-kecil suruh menari. Tu kita pening. Bertukar lah. Pak suruh jadi 3 suku macam dia. Sakap dosa kita sudahlah, jangan duk sambungnya anak. Kita dulu wak kena lara dah. Tak ada. Zaman when the smoke is going down. Scorpion zaman tu. Nak kata kena membujur lalu meletam patah lah. Zaman kita jangan sebut ke budak-budak. Jangan tunjuk sekali-kali. Tu lapis-lapis kami semua lah. Lapis-lapis saya dulu ni. Geng rambut panjang dulu ni. Duduk surau. Jadi jatah kuasa surau. Jadi kuasa pulak. Tak kita lah lapis ni. Rumah jangan jadi. Tak hajat lah jalan kat tu. Nak tengok wayang ke. Cukup-cukup enti. Malah sangat. Sebab apa? Tak mahu ikut jalan kita. Zaman lah ni. Hajat ku anak min karaoke. Ku apa pening. Saya guru budak mi. Sesuatu mi lah. Kata tak ada boleh pedah apa. Bawa kita sekapuk seketi. Bawa kita kapuk sepotong. Taman kita kapuk RM50. Oh ni podi apa ni? Tali kita RM3 zaman tu. Ingat lagi. Malam-malam tak bakar tayar. Duduk di jalan. Coba. Tarik lagu Pawana. Pelesus. Tak ada pedah pelesus. Bang. Dah. Tengok. Azan. Dah. Kalau musnah tengok. Tu beza kita. Jangan beri campur lagi. Kita lapis anak kita beri jadi molek sebab apa? Kalau kita mati dia mau buat kita molek. Kalau kita hajar jahanam apalah kita dah. Tengok. Sebab tu saya cerita betul. Anak sorry ya. Nak ajak tengok wayang tahu dah sekali. Tak biasa wayak deh. Sebenarnya duk main belakang zaman tu. Awak kena zaman kita macam tu. Dan bertahlil bercampur gaul dan bertahlil di dalam gelap. Awak lagi. Awak tu zaman pengwayang ni Allah macam jenis. Ada. Tengok. Sehingga tidak nampak tuan gurunya. Tengoklah. Tengok tak? Dan bertahlil dalam gelap. Sehingga nampak tuan gurunya memberi pertolongan. Kemah. Meratik tok guru mari beri pertolongan. Masa tu meratik lagi capailah hak mana adalah tu tina jantan anak hak terbaik tu anak soleh. Ini tu pula. Ada aku bulan ni yang kata tak ada. Ni. Tambah dalam kitab Tuhfatul Raghibin sebut puak-puak sesat yang mengaku dirinya sufi ada 13. Antaranya wujudiyah. Wujudiyah bagi dua. Satu yang wujudiyah sungguh. Puak sufi yang betul membahas bab wujud Allah. Ini betul. Satu lagi dia panggil wujudiyah mulhid, puak sesat. Ada wujudiyah, ada murji'ah. Ada waqi'iyah, puak waqi'iyah. Ada mutajahiliyah. Ini geng-geng sufi ni. Pahaman dia mau Allah kita tengok takut. Pahaman dia mau pahaman sesat dia panggil. Ada puak wujudiyah, ada puak murji'ah, ada puak waqi'iyah. Ada puak mutajahiliyah. Allahu akbar. Kumpulan sufi. Dia mengaku sufi sebenarnya dia sesat. Zindik dia panggil. Apa maksud zindik? Kafir yang tersembunyi. Nampak zahir macam Islam molek, sebenarnya akidah dia lariah. Ni jaga molek ni. Kita pun turutlah tengok serban sakan sangat turut dengan kain sebek kemah. Turut jalan. Kami syarat-syarat no way. Mampu kita. Ada saya biasa masuk sekali. Dia mau pergi masuk, saya tak tulis pergi masuk grup ma'rifatillah. Ma'rifatillah mengenal Allah lah. Tiba-tiba tubik satu orang dalam ramai-ramai lah 100 orang. Admin dia pun pakai topi corah ni. Kita tengok status pun duduk gini topi. Tapi dia jawab soalan semua lah. Seorang tanya kita, berbahas bak ruh. Tu dia. Kita jenis duk mengaji syarak. Kita pun royak lah ni.
Kulir ruh min amri rabbi. Yas'alunaka 'anil ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Kita pakai firman Allah. Allah ni bila mana Allah cerita kat Rasulullah, selagi akan ditanya kepada kamu, hai Muhammad, mengenai ruh. Apa itu ruh? Maka Allah ayat ke Nabi Muhammad, kulir ruh min amri rabbi. Ayat Quran. Katakan, hai Muhammad, ruh itu urusan Tuhan. Kita pun gitu lah. Dalam WhatsApp mau bahas bak roh, kau ni kata gini bak pening kepala. Saya kata Nabi Muhammad pun Allah suruh, ya roh tu kerja Tuhan. Lepas tu hak ilmi tu jawab, syarak boleh belah. Aku tak mampu lah, syarak boleh belah ni pening lah. Tak main syariat. Oh dia aku tak tinggal syariat jahannam lah. Nabi Muhammad pegang syariat. Tidak ada tarekat, melainkan dengan syariat. Syariat dulu baru naik kau tu. Dia pakai tinggal syariat ni, nak semayang tak betul, mu nak meratik kau mana? Mu nak rapat diri dengan Allah macam mana? Akidah mu sifat 20 Tuhan mu tak kenal, mu nak meratik jumpa siapa lagi? Takut mari hak geri cabang tu, hak tanduk tu. Dia kena melalui syariat dulu, baru naik kau nu. Gimik hak nu dulu kekeng. Tengok kalau musannaf. Apa dia tu? Bertahlil di dalam gelap sehingga nampak tuan gurunya memberi pertolongan. Oh ni. Dia nampak macam-macam lah. Ada tuan guru lah, tuan guru demo lah, kumpulan hak demo meratik itu. Ada tengah tu guru tu pingsan, meratik tu guru pingsan, pak pingsan, dia waktu baik langsung dia berjumpa dengan Tuhan lah. Tuhan kira pesan gini. Kena buat. Ada jenis tu pada. Ni tak ada kata apa. Kita lawan dia tetap kita mampu, dia tak suk dah. Benda Allah Ta'ala nak uji. Sebab tu kita jalan dalam banyak-banyak 73 puak yang masuk surga satu saja. Orang yang berpegang dengan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Selesai kita. Dan ada pula yang jenis terima tarekat dan bertahlil dengan tidak mengetahui dan tidak belajar hukum-hukum agama. Ni banyak. Ni nak jadi ni. Hukum agama tak mengerti langsung. Cara nak bersuci daripada najis pun tak kerti. Najis mughallazah cuci macam mana, mukhaffafah macam mana, hak asah tak tahu, tapi ni dia merati. Pening lah kita. Hak wajib tak kerti nak buat. Cara nak suci najis macam mana, cara mengismayah hak mana yang rukun, hak mana hak sunat, tak tahu. Lepas tu nak baca dalam ada setengah pula dia pergi mengaji. Dia bukan nak mengaji buat ilmu, nak buat fardu ain selesai. Orang kata nak buat hak tanggungjawab ni, dia nak make ilmu hikmah. Tok guru tu kata gini, beramal hak ni boleh jadi kebal. Beramal hak ni tak masuk. Dia ambil tu. Dia apa klik amal. Duk dalam 3 minggu dia mau tahu, dia mau make pakai baju besi, miring tu. Dengan cipas. Dia orang mengaji nak asal awak amal hak syariat suruh. Dia nak ambil kadang-kadang tok guru biasalah, dia mengaji makam dia. Dia ceritalah kelebihan wali Allah sekian-sekian ni. Di zaman dulu tembak tak masuk kerana dia beramal dengan isim sekian-sekian. Tak apalah tok guru tu pun ilmu tauhid di tangan mana. Guru dia apa beratus orang dah, dia lepas dah tauhid tersuh semua tidak. Dia buat amal 3-4 batah pun jadi. Kita hak tak tumpah satu, pergi beramal satu. Selok kera, mampu terkekeng. Jadi eseng lah, termeming. Supaya kita baca kisah lah. Kisah wali Allah. Tepuk ayam dalam pinggang pakai berkokok. Amalan dia jadi cara tu tok guru dia apa ratus orang. Syariat dia lepas banyak mana dah. Semayang sunat dia banyak mana, sunnah dia banyak mana, takarrub diri dengan Allah banyak mana. Baru boleh jadi gitu. Kita pakai lopak ambil amal dia baca tu. Beli kitab tu. Nak jadi panas boleh. Esok jalan kok jalan gedik.
Jangan cari jadi esen gila mampu. Gila jenis lain boleh ubat, gila tu payah nak ubat. Sebab je duduk dalam. Sebab tu nak menerima tak kawan, tengok dulu mengaji syariat lah bila lepas. Ngaji syariat lah. Saya pesan siap-siap lah kalau syariat sifat 20 pun tak kerti, tak sedap kacang. Sehari mari Natal lain lagi. Dapat lagi. Gaduh nak jadi beh. Beh tu dia mau nu beh dah. Tutup guru ni dia mau amalan kemas dah. Ilmu dia mau tinggi, dia mau amal. Ni dak pergi mengaji nak apa? Hak mana hak sebutan tok guru tadi, ayat mana boleh jadi kebal? Dia beramal dengan kebal dia. Tembok tak masuk. Jangan cik pasal. Tengok. Dan tidak belajar hukum-hukum agama serta menghukum pula akan orang yang duduk belajar hukum agama itu adalah ilmu kulit. Ada aku sebut sini, aku ingat tak ada. Kita hak jenis mengaji duk ukir daripada syarak, cara kecil, cara basuh, cara berpakaian, suci dari najis, darah besar mana. Tahu. Nah kecil balah mana cara emazi, emani, ewadi, hukum macam mana. Dia panggil ini ilmu kulit. Tuhan ni macam mana? Bukan jiring, bukan jising. Nampak lagi? Tidak panjang, tidak pendek. Tu ilmu kulit. Tak boleh kami mengaji ilmu isi. Tengok ni. Kata tu. Dia kata pula, orang yang duduk belajar hukum agama itu adalah ilmu kulit. Bila ilmu kulit tidak berguna. Tengok kacang orang makan. Orang makan isi kan kulit. Orang pakai isi tu kita ambil ilmu isi lah. Mapuh tu. Jaga Abang Ibrahim Pulau Pinang banyak dah. Abang Ibrahim macam bubuk. Kami Kedah gagah lagi. Pulau Pinang macam-macam. Aku pun pening kepala. Tak kira gen lepak lagi. Gen lepak dah ni. Pulau Pinang ni. Abang Ibrahim jaga Abang Ibrahim. Tengok. Tengok. Adalah ilmu kulit. Bila ilmu kulit tak berguna. Jadi kita mengaji syarak ni tak guna. Allah gila lah. Habis dah lah weo. Jadi kau tahu yang ilmu Imam Syafi'i, Imam Ghazali sesauh tu kan tak pakai dia tu. Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari, Allah, Imam Asyuti, semua demo tu, Imam Nawawi. Karena kita ni syarak kita. Tengok. Jadi kata ilmu kulit. Dan dengan tahlil itulah, pegang pula, terangkat martabat. Bila kita baca tu naik martabat tu. Kepada martabat uluhiyah. Apa uluhiyah? Martabat ketuhanan. Tu dia. Kita bila kita mengatik tu, bukan semakin kita dekat dengan Tuhan, kita sendiri tu naik martabat Tuhan. Tu dia mampulah. Orang hati ni semakin kata kita semakin dekat dengan Allah, hati kita semakin takwa pada Allah, semakin takut dengan Allah, semakin ingat akhirat, semakin ingat mati, semakin rasa sedar ke diri kita ni siapa. Tu dah suruh kita berzikir tahlil tu. Tapi puak ni kata bila kita bertahlil ni, tarekat silap salah ni. Itulah terangkatlah martabat mereka itu, mereka yang tahlil tadi. Kepada apa? Martabat ketuhanan. Tu dia naik makam Tuhan tu. Habis dah lah. Dan apabila sampai martabat itu, apa martabat itu? Kepada martabat ketuhanan uluhiyah, maka tidak lagi wajib semayang. Nak semayang apa kita Tuhan dah. Dia buah-buah tu mampu dah. Tapi orang turut dah ni, ramai orang ikut. Apa lagi? Tu penting tuan-tuan, dapat kebajikan kita ada jatah kuasa surau, jatah kuasa masjid, buat kuliah, buat mengaji, taman-taman. Kalau tak ada orang turut. Kalau mari geng jenis ni, kalau tak ada mengaji sebab kita ni lah, orang turut. Orang nak akhir-akhir usia, orang akan nak ke agama. Tengok orang Peking. Lah dia kami sejak surah, tapi dia tak jumpa. Dia jumpa hak mana hak tu turut. Tu kata besar jasa dia.
Nah, walau kita susah payah kita kosak, orang kata buat kok ni insya-Allah, panggil ustaz ni tak kena. Tak pasal ekor panah, dia kata pasal ekor sejuk sangat. Jadi sebuah salah tu, jadi sejuk panah. Kata kosak tak tahu apa kau. Kata kosak ni nak tarik orang mari mengaji tu. Mari kata apa duit banyak-banyak awak pernah mengaji tak leh. Kita pasal ekor. Ekor awak penat orang sejuk pula dah. Jadi kata kosak saya tu lah. Saya ni pengurusi pondok lagi, pengurusi surau lagi, surau kampung. Timbalan pengurusi masjid 3. Tu macam-macam orang. Kita panggil ustaz ni, apa ustaz ni derah ngak. Kita panggil ustaz seorang lagi, kita tak buat ustaz tu. Panggil ustaz slow lah. Ustaz tu baca kitab tu ngak tahu. Akulah cari hak lawak sikit. Kita pergi hak panggil hak lawak sikit. Dia kata tu kan duk mengajar, duk jadi maharaja lawak pula dah. Kita panggil ustaz muda, dia kata orang muda kupas tak berasa dah hati, tak zoom. Sebab ustaz mari tu muda sangat, jadi dia tak matang lagi dengan ilmu. Komplain dia kedai. Kata kosong ni sampai geru kepala nak ambil hak mana lagi. Jadilah lah kali kat 10 kuliah, jenuh pening kita. Nak bila rasa belakang. Cek orang tu kata tobat tak usah mari kuliah mana tak ada. Dulu zaman tahun 90-an dia kalau toliah. Kita panggil tok ustaz ni, tok guru ni. Toliah tak ada. Kita cari hak orang beri toliah mengajar. Tak mari tak. Dulu kami panggil biasa panggil Aziz Hanafi. Ingatlah. Oh dulu. Gitu orang mengaji, kita nak kutip duit vitamin kata dia apa ganggu kepala tu. Saya ingat arwah Pak Sucuh. Nak tarik orang macam mana? Kita panggil ustaz ni dia matalah, tak pondok preh-preh. Panggil ustaz ni tak ada toliah. Panggil jabat agama Allah. Nak beri mari punya pasal panggil Aziz Hanafi tu. Arwah lah. Halaman Syiah kuat tu. Dia mari lah separuh tu. Kami ni masa tu surah 60 saya ingat lagi. Pak Sulaiman. Orang Kemah tahu tu. Mari gak malu muka kita jatah kuasa. Orang tu 20 orang. Belakang parang tu. Nak lihat masyarakat ni. Jadi kita jatah kuasa ni jalan kira dengan Tuhan esok. Aku nak kira masyarakat tak bisa kena. Saya tahu lah. Mau panggil ustaz ni, dia kata gini panggil ustaz ni dah. Sema kedai berjanjian boleh ajak mengaji taubat tak. Sema pandai tu belakang. Nampak ni. Ni orang ni kita pening. Sebab tu saya ambil kayu cabang boh ditekak ni. Tang selokak. Kira ni pening cari ustaz. Ustaz kita nak panggil kemah-kemah. Bila panggil kemah orang tu 10 orang. Tak kemalu muka kita. Allah tengok. Kita panggil hak koman dia pelajar. Segala buat. Orang dia klik luar. Allah kena klik luar. Coba. Kok luar tu masjid surah apa tengok bus sliding habis. Kita pun godang buah. Cik kat nakau ni. Bus sliding. Buah ekong. Nampak lagi. Kok aku nak mari? Taubat tak ambil ke darah ni. Duk simpan 3 kedai tu. Aku kadang-kadang saya baca ketubah nak saya patai semacam Masa kata apa lah. Pasal kata orang jenis tak jejak masjid surau ni mati. Esok saya kata jangan duduk mari semayang masjid. Semayang dekat pakai kereta padang lah. Duduk diam. Saya mati betul. Ni bila nak mati suruh naik masjid. Naik masjid apa dia akan minyak masjid. Usul semayang di pasal kereta sudahlah. Bukan ada syafaat. Apa masjid tak boleh tolong lah. Amalan dia mengaji tu boleh tolong. Tak di mihrab tak jadi dah. Ni dak pada mati saya pak saya wasiat suruh semayang di surau. Mujijak hara cabut tak saya mari. Boleh pintu pagar tu jadilah. Aku tu lah saya pegang. Saya besar pegang. Komplain pandai masyarakat kita ni. Orang jenis ni. Bila orang tak mari mati, apa ni? Bukan orang agama ni. Tak mari langsung. Mu tak saya bercara korang. Hidup tak bercara hukum hakam langsung. Mati nak pakai hukum hakam. Apa duk? Mula tu orang surau suruh baca tahlil lah. Sebab tu saya meratik orang tahlil macam ni tak semai-semai masjid. Saya tengok dulu, saya hidu dulu. Masa nak meratik ilah tu Nabi Mustafa tu, hidu tengok dulu. Kalau ikan masin tengah terung, 33 kali yang betul. Tengok gulai agak kadang-kadang padan dengan dia apa. Kalau hidup tu gagah-gagah kambing kapung boleh jadi 100.
Padang. Kalau orang masjid tak payah entah apa tak apa. Kita mengatik banyak lah hadiah ke dia. Ni bukan kaki masjid teka masa tu lah berapak baik kita tak dah. Nu kecek nu. Malas kita tahlil tu. Siapa nak baca orang tak mau pergi. Jadi tu syarat macam itulah. Hidup dulu. Ilah tu Nabi tu hidup. Kambing 100 la ilaha illallah. Nak sampai macam mana bading? Macam kita buku bank lah. Buku bank dia kena nombor ekor dah. Bank Islam, bank CAMB, ASB, bank apa lagi? Hong Leong. Dia kena ada buku bank. Kita nak hantar transfer duit kena ada bank. Hello bading, ada buku, ada bank bading, bank apa? BSN ada tak lah? CAMB ada tak? Aku nak pergi bank bading ni 8 juta ni. Tak ada bank apa, nak transfer macam mana? Macam itulah juga kita semayang, podak puasa, podak zakat, podak apa podak. Nak transfer pahala kau lah. Pahala orang mengaji, mu tak mengaji. Pahala orang semayang, mu tak semayang. Tak ada buku. Meratik saja habis. Hidup dulu, gulai. Kalau kambing 100. Kalau ikan masin, gulai pisang, ikan bilis 33 siap. Bawa tu tapi aku kata aku buat juga kadang aku gerak. Ngajak masa hidup tak mau cara langsung. Tengok kita. Dan tidak belaka-laka dari perkara-perkara yang tuntut wajib semua tak buat. Nyata. Sebab apa? Sebab kita naik makam dah. Naik makam uluhiyah, puasa semayang tapa tak kena dah. Tahu dia ini kumpulan sesat. Dan tidak lagi haram segala perkara yang diharam oleh Allah. Waktu tu kita buat apa tak apa. Sebab kita naik makam uluhiyah dah. Kita nak berzina, minum arak pun free, kosong. Ini pening ni. Ini kumpulan ajaran sesat. Kerana sudah jadi uluhiyah. Dia kata. Maka semuanya puak yang tersebut itu puak-puak yang muqtadi dhalal. Apa dia? Orang yang ikut sesat. Apa dah? Orang yang jenis muqtadi ni turut secara dhalal. Dhalal ni sesat. Yang menyesat ia akan orang-orang awam. Kalau baca Al-Quran sebut wala dhalin tu orang-orang sesat. Menyesat akan orang awam. Orang mengaji dah. Orang kebanyakan orang tak mengaji. Jangan nak turut puak ni. Dan puak yang sudah jadi murtad. Puak ni sudah murtad wa iyazubillahi min zalika. Kita minta lindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Daripada tergolong dalam puak-puak murtad, puak-puak sesat ni. Ni nak ikut masyarakat orang pun tengok dulu tarekat-tarekat, kumpulan-kumpulan. Jangan tengok di jubah dia, tengok di cekak dia. Jangan. Tengok kena dak ajaran dia tu dengan dia ajar oleh ulama-ulama kita. Kalau yang start awal lagi tajuk semayang tak wajib, tak usah dak ikut. Senang. Kalau mau ikut kita duk meratik boleh setahun dia kata satu hari kita akan naik makam semayang tak kena dah. Larilah, jangan duk turut. Fahamlah. Bila kata benar syarak yang wajib, dia akan wajib sampai hari kiamat. Nampak lagi. Kita sakit pun wajib semayang. Ini kan pula dia termeratik ni tak wajib dah. Ni golongan yang sesat. Mudah-mudahan kita boleh tahu dah. Dan ada pula menerima tarekat dan bertahlil sekuat-kuatnya. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. To be continue, bersambung lagi bulan depan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala Muhammadin sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya klik terus ada hal